Baik, kita mulakan surah An-Nur mulai ayat 59. Surah An-Nur mulai ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza, dan apabila balagha, telah sampai ia, al-atfal, oleh anak-anak, minkum, di antara kamu, al-hulmu, cukup umur, bracket mimpi, fal yasta'zinu, maka hendaklah mereka minta izin. Maka hendaklah mereka minta izin. Kama, sebagaimana, ista'naza, telah minta izin ia, allazina, oleh orang-orang yang, min qablikum, daripada sebelum kamu. Kadzalika, seperti itulah, yubayyinu, ia terangkan, Allahu, oleh Allah, lakum, bagi kamu, ayatihi, akan ayat-ayatnya, wallah, dan Allah, alimun, amat mengetahui, hakim, lagi amat bijaksana. Baik, saya masuk mula. Ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, iaitu 3 waktu yang mana tidak dibenarkan masuk ke bilik orang tua. 3 waktu tidak boleh masuk bilik orang tua, iaitu waktu solat fajar, iaitu waktu sebelum solat subuh, sebelum solat subuh. Yang kedua, waktu zuhur atau tengah hari, di mana ketika itu orang tua meletakkan pakaian. Yang ketiga, sesudah solat isya. Itu adalah waktu-waktu yang tidak dibenarkan masuk kecuali minta izin. Wa iza balaghal atfal, ayat yang seterusnya, dan apabila telah sampai ia oleh anak-anak, minkum, daripada kamu, di antara kamu, al-hulmu, iaitu cukup umur, ataupun istilahnya balik, bila anak-anak itu sudah balik, fal yasta'zinu, maka hendaklah mereka minta izin, kama sta'zana allazina min qablihim, sebagaimana telah minta izin ia oleh orang-orang yang daripada sebelum mereka. Maknanya, anak-anak yang sudah cukup umur nak masuk bilik orang tua, hendaklah minta izin, jangan terus masuk. Sekarang ni rumah-rumah banyak berpintu, banyak berkunci, sekurang-kurangnya mereka tak dapat masuk, melainkan mereka ketuk pintu, baru dapat masuk. Tapi ayat ini turun, keumumannya, rumah-rumah ada yang tidak ada pintu berkunci. Contohnya kadang hanya ada langsir saja, pintu tak ada. Biliknya, bilik orang tua hanya
ya, berpintukan langsir saja. Jadi artinya ya, anak-anak ni boleh keluar masuk, ya, suka hati. Jadi ya, 3 waktu itu tidak dibenarkan masuk kecuali minta izin. Ya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi. Seperti itulah ia terangkan oleh Allah bagi kamu akan ayat-ayatnya. Wallahu alimun hakim. Dan Allah amat mengetahui lagi amat bijaksana. Itu waktu-waktu itu adalah disebut sebagai aurat. Ya. Sebagai aurat. Jadi, ya, kalau nak masuk, ya, hendaklah minta izin. Ya. Baik, kita sambung lagi ayat yang ke-60. Ya. Ayat yang ke-60. Wal qawaid. Dan orang-orang yang putus haid. Dan orang-orang yang putus haid. Min nisa. Daripada perempuan-perempuan. Allati. Segala yang. La yarjuna. Tidak mereka mengharap. Nikahan akan nikah. Falaisa, maka tidak ada. Alaihinna, atas mereka. Junahun, kesalahan. An, bahawa. Yadokna, mereka meletakkan. Mereka meletakkan. Siyabahunna, akan pakaian mereka. Ghaira, bukan. Mutabarrijat, orang-orang yang mendedahkan. Orang-orang yang mendedahkan. Bizinatin, ya, akan perhiasan. Wa'an, dan bahawa. Yasta'fifna, mereka memelihara diri. Khairun, lebih baik. Lahuna, bagi mereka. Wallah, dan Allah. Sami'un, amat mendengar. Alim, lagi amat mengetahui. Baik, saya masuk dulu. Teringat kita kepada ayat 31 dulu. Bahawa, ya, ayat yang menunjukkan tentang, ya, aurat bagi, ya, perempuan. Ya, aurat bagi perempuan untuk melabuhkan tudungnya, ya, ke bawah dada, ya, supaya dapat menutup perhiasannya, ya. Melainkan muka dan tapak tangan, ya. Kecuali, ya, dibolehkan bapa mertua, ya, anak, ya, ya, adik-beradik lelaki, pihak isteri, pihak perempuan, pihak suami, ya, adik-beradik, pihak suami, anak-anak, ya, pihak lelaki, pihak perempuan, ya, saudara
sesama perempuan, ya, ataupun anak-anak yang belum kenal aurat, ya. Itu semuanya ya mana diperbolehkan, ya, tidak menutup aurat, ya. Maknanya dengan pakaian yang biasa-biasa, sopan biasa, ya. Tidak bertudung, tak mengapa, ya. Tapi kepada yang bukan mahram, ya, maka dia kena menutup aurat. Tapi ayat ini kena ingat, ya, ini kira sambungan daripada ayat 31 yang ya jarang orang ya mentafsirkan, ya. Dan jarang ya kita dengar mereka mendedahkan tentang aurat perempuan dalam ayat 60 ini. Wal qawaid, dan perempuan dan orang-orang yang putus haid minan nisa, daripada perempuan-perempuan, allati, ya, segala yang la yarjuna nikahan, tidak mereka mengharap akan nikah. Falaisa alaihinna nujunah, maka tidak ada atas mereka kesalahan an yadona, bahawa mereka meletakkan siyabahuna, ya, akan pakaian mereka, ghairu mutabarrijatin bizina, ya, bukan orang-orang yang mendedahkan ya akan perhiasan, ya. Jadi ayat ni ya kurang diterangkan, sehingga terkadang ya keluarga menghukum ya orang tuanya yang sudah tua, ya, suruh juga menutup aurat, ya. Jadi sebenarnya salah, ya. Kalau seandainya orang yang perempuan yang sudah tua, yang sudah ya putus haid, ya, kemudian tidak mengharapkan ya nikah, dah tak menarik lagi, atau bahasa inilah, dah tak menarik lagi, ya, tidak boleh dipaksa. Kalau dia sekadar pakai tudung, ya, selendang biasa saja, ya, sekadar tudung lilit saja, tudung skaf saja, ya, nampaklah rambut, ya, itu tidak ada kesalahan buatnya, ya. Yang salah ni yang masih menarik lagi, ya. Jadi itu masih dianggap berdosa kalau dia mendedahkan, ya. Tapi kalau dah sampai satu peringkat yang dah tak menarik, ya, dan tidak mengharap nak kahwin lagi, ya, itu maknanya di situ dia pakai baju-baju biasa, ya, tak bertudung ke, ataupun bertudung-tudung biasa-biasalah, ya, tudung skaf je ke, ya, itu tidak salah, ya. Di sini dikatakan falaisa alaihinna junahun an yadna siyabahunna, maka tidak ada atas mereka kesalahan bahawa mereka meletakkan akan pakaian mereka ghairu mutabarijat bizina, bukan orang-orang yang mendedahkan perhiasan. Maknanya janganlah sampai tak berbaju pula, itu maknanya, ya. Pakai kemban je kat rumah pun, ya, tak mengapa, ya. Dia pakai kemban saja, tapi janganlah ya sampai tak berkemban, ya. Itu maksudnya macam tu, ya. Wa an yasta'fifna, dan bahawa mereka ya menjaga diri, ya, atau memelihara diri, khairul lahunna, lebih baik bagi mereka. Tapi kalau ya dia senang dengan ya pakaian biasa, dah biasa bertudung labu contohnya, dah biasa dengan ya menutup aurat macam biasa, tak ada salahnya. Itu yang dikatakan ya khairul lahunna, lebih baik bagi mereka. Itu maknanya. Wallahu samiun alim, dan Allah amat mendengar lagi amat mengetahui, ya. Artinya nenek-nenek kita yang dah lanjut umur, ya, dia tak berapa kisah sangat tentang menutup aurat ni, pakai baju-baju biasa, contohnya, pakai kain biasa, tak mengapa, tak ada salahnya, ya. Jangan kita ya paksa ya supaya menutup macam kita menutup aurat kita, ya, jangan paksa. Sebab ada nasnya ayat 60 ni, ya. Itu yang jarang orang bagi tahu ni, ya.
Kadang setengahnya terlampau ekstrim sangat, menghukum, ya, dipaksa suruh menutup aurat, ya, macam mana kita menutup, tu paksaan macam tu tidak ada, ya. Okey, kita lanjutkan ayat 61. Ayat 61 panjang, ya. Laisa, tidak ada. Laisa, tidak ada. Ala, atas. Al-a'ma, orang-orang yang buta. Harajun, kesalahan. Wala, dan tidak. Ala, atas. Al-marid, orang yang sakit. Junah, harajun, kesalahan. Ataupun, ya, selain kesalahan boleh diterjemah dengan, ya, keberatan, ya. Keberatan pun boleh, ya. Sambung lagi, wala, dan tidak. Ala, atas. Anfusikum, diri kamu. An, bahawa. Ta'kuluna, kamu makan. Min, daripada. Buyutikum, rumah-rumah kamu. Atau buyuti, rumah-rumah. Buyut ni jamak baits, ya, jamaknya buyut, ya. Atau buyut, rumah-rumah abaikum, bapa-bapa kamu. Atau buyuti, rumah-rumah ummahatikum, ibu-ibu kamu. Atau buyuti, rumah-rumah ikhwanikum, saudara-saudara lelaki kamu. Atau buyuti, rumah-rumah akhwatikum, saudara-saudara perempuan kamu. Atau buyuti, rumah-rumah a'mamikum, bapa-bapa saudara sebelah bapa kamu. Saya ulang, bapa-bapa saudara sebelah bapa kamu. Bapa-bapa saudara sebelah bapa kamu. Atau buyuti, rumah-rumah ammatikum, ibu-ibu saudara sebelah bapa kamu. Ibu-ibu saudara sebelah bapa kamu. Atau buyuti, rumah-rumah ahwalikum, bapa-bapa saudara sebelah ibu kamu. Bapa-bapa saudara sebelah ibu kamu. Atau
buyuti rumah-rumah, kholatikum ibu-ibu saudara sebelah ibu kamu. Ibu-ibu saudara sebelah ibu kamu. Atau ma apa yang malaktum telah kamu miliki mafatihahu anak-anak kuncinya. Atau sodikikum sahabat-sahabat kamu. Laisa tidak ada alaikum atas kamu junah kesalahan antakulu bahawa kamu makan jami'an bersama-sama atau astata berpisah atau berpisah. Faiza maka apabila dakhaltum ya kamu masuk buyutan akan rumah-rumah fasallimu maka beri salamlah olehmu ala atas anfusikum diri kamu. Tahiyatan sebagai penghormatan. Sebagai penghormatan min daripada indillah sisi Allah. Mubarakah yang diberkati. Thayyibah yang baik. Kazalika seperti itulah yubayyinu ia terangkan Allahu oleh Allah lakum bagi kamu al-ayati akan ayat-ayat ini. La'allakum mudah-mudahan kamu ta'qilun kamu mengerti. Baik ya, ayat ni panjang tapi itu dikatakan surah Nur ni banyak dia berkaitan dengan adab-adab ya. Peraturan-peraturan berkaitan dengan adab ya. Dinyatakan macam 3 waktu ya, tak boleh masuk bilik orang tua ya. Kecuali dengan minta izin, jangan terus masuk ya. Kemudian tentang aurat ya. Sekarang ini tentang ya makan ya. Makan di rumah-rumah yang mana yang dibolehkan ya mengikut ayat ini. Baik ya. Laisa 'alal a'ma harajun. Tidak ada atas orang-orang yang buta ya keberatan.
ataupun kesalahan. Ya, orang buta. Ya, tidak ada kesalahan. Walal a'rad. A'rad tadi tak diterjemah. Ya, a'rad ni orang-orang yang tempang. Ya. Wala alal a'rad. Tadi terjemah tadi. Wala dan tidak alal a'rad atas orang-orang yang tempang. Ya, betul. Catatkan ya. Dan tidak atas orang-orang yang tempang harajun, keberatan ataupun kesalahan. Wala alal marid, dan atas orang-orang yang sakit harajun. Ya, iaitu keberatan ataupun kesalahan. Baik ya, sebelum nak dilanjutkan terus, saya nak terangkan tentang kedudukan ayat ni. Dia punya kedudukan cara nahunya ya. Harajun ni kedudukan dia selepas laisa. Sebab laisa ni adalah adik-beradik kanah. Ya. Adik-beradik kanah. Jadi laisa harajun alal a'ma, macam tu dia punya makna. Makna ya, dalam makna macam tu. Sebab itu kita kalau baca tidak ada atas orang yang buta keberatan. Ya, kalau ikut nahunya, ya dia menjadi ya isim laisa. Jadi tidak ada keberatan atas orang-orang yang buta, dan tidak ada keberatan atas orang tempang, dan tidak ada keberatan atas orang yang sakit. Macam tu. Ya, itu dalam memberi makna maksud. Tapi harfiah kita ikutlah ya harfiah dia satu persatu perkataan tu. Ya. Tapi ikut nahunya macam itulah, sebab dia adalah isim laisa. Ya. Kan cantik kalau kita terjemah macam tu. Tidak ada keberatan atas orang-orang yang buta. Kan cantik kan? Baik, disambung lagi. Wala ala anfusikum, dan tidak akan dia keberatan juga atas diri-diri kamu. Ya. Antakulu, bahawa kamu makan min buyutikum, daripada rumah-rumah kamu. Tak ada salah kalau kamu makan di rumah kamu sendiri. Ya. Orang buta minta makan, orang tempang minta makan, orang sakit minta makan, apa salahnya? Bagilah makan. Ya. Dan tidak ada keberatan juga ya kamu makan di rumah kamu sendiri. Tak payahlah nak minta izin pun. Ya. Yang boleh lagi apa kita makan selain di rumah kita? Au buyuti abaikum, atau rumah-rumah bapa-bapa kamu. Rumah bapak kita, pergilah dapur terus cari makan kalau lapar. Macam itulah bahasa dia. Ya. Au buyuti ummahatikum, atau rumah-rumah ibu-ibu kamu. Ya. Macam ni tak payah nak minta izin. Ya. Kalau nak makan terus pergi dapur, cari sendiri. Kalau tak ada nasi, masaklah. Rumah mak ayah, macam tu lah. Au buyuti ikhwanikum, atau rumah-rumah saudara-saudara lelaki kamu. Mana adik-beradik kita yang lelaki, pergi rumah dia, ya, ada apa kat dapur nak makan lah. Macam tu contoh. Ya. Tak payah nak berhidang-hidang. Contoh ya. Au buyuti akhwatikum, atau rumah-rumah saudara-saudara perempuan kamu, adik-beradik kamu yang perempuan. Kita datang rumah dia. Macam tu. Ya. Nak makan terus ke dapur, tak ada salah. Au buyuti a'mamikum, atau rumah-rumah ya bapa-bapa saudara sebelah bapa kamu. Kita panggil apa? Pakcik-pakcik kita sebelah bapa. Senang. Ya. Au buyuti ammatikum, atau rumah-rumah ya bapa-bapa ibu-ibu saudara sebelah bapa kamu, makcik-makcik kita. Ya, adik-beradik bapa kita lah. Senang kira. Adik-beradik bapa kita yang lelaki atau adik-beradik bapa kita yang perempuan kita sebut sebagai pakcik atau makcik. Au buyuti akhwatikum, atau rumah-rumah ya bapa-bapa saudara sebelah ibu sebelah ibu kamu. Ya, iaitu adik-beradik siapa? Mak. Au buyuti akholatikum, atau ya rumah-rumah ya ibu-ibu saudara sebelah ibu kamu. Adik-beradik mak, makcik, pakcik sebelah mak. Ya. Ini pun ya kalau kita biasa, rumah-rumah pakcik-pakcik kita, kalau kita biasa keluar masuk ya ke dapur tu, mungkin
dia tak adalah segan. Terkadang kita ni kerana telah kurang rapat sangat, jadi kita nak ke dapur kerana pun segan. Tapi mengikut Quran, tak payah perlu segan. Buatlah macam rumah sendiri sebab kita ni anak buah. Kita ni pangkat dia anak buah dia. Macam tu. Au ma malaktum mafatihahu, atau apa yang telah memiliki kamu akan anak-anak kuncinya. Mana rumah-rumah yang kamu sendiri ada kunci dia. Maknanya kamu masuk rumah tu, nak makan kat rumah tu, macam rumah kamu jugalah. Maknanya rumah yang kamu miliki ada kuncinya. Contohnya misal kata rumah sewa yang orang tak ada, menyewa, kunci ada pada kita, masuk je lah. Jadi kalau nak masak ke nak apa, macam tu. Au sadiqikum, atau sahabat-sahabat kamu. Sahabat-sahabat yang rapat, bila pergi rumah dia, dah rasa macam rumah kita sendiri. Macam tu maksudnya bila nak makan tu, bolehlah terus tanya, boleh tak saya ke dapur nak ambil air? Jadi kawan yang rapat, tak ada masalah. Laisa alaikum junah, dan tidak ada atas kamu kesalahan antakulu jami'an au astata, bahawa kamu makan bersama-sama atau berpisah-pisah. Mana sama ada kita nak makan sekali serentak sama, ataupun kita makan dulu kita lapar. Boleh tak saya makan dulu lapar? Saya dah lapar ni. Makanlah contohnya. Faham ya? Ini maknanya tempat-tempat yang kita tak perlu kepada tak berapa segan sangat. Mana diperbolehkan. Kita tidak ada keberatan kalau kita nak makan di rumah itu tanpa segan-segan lah. Faiza dakhaltum buyutan, maka apabila kamu masuk buyutan akan rumah-rumah, fasallimu, maka beri salamlah olehmu ala anfusikum, atas diri-diri kamu. Tahiyatan minallah, tahiyatan min indillah, sebagai penghormatan daripada sisi Allah, mubarakah, yang diberkati, thayyibah, yang baik. Okey. Ini selalu orang kurang memahami tentang kadang kita dengar kalau kita kadang dah belajar pun tapi kita mungkin lupa. Salam ni kalau ada orang kat rumah tu ada orang jaga, masih berjaga lagi, maka kita bagilah salam macam biasa, Assalamualaikum. Ataupun Assalamualaikum warahmatullah. Cara salamnya bila kat rumah tu ada orang. Tapi kalau rumah tu tak ada orang, rumah kita sendiri tak ada orang, kita nak masuk rumah, kita kena beri salam untuk diri kita sendiri. Ni yang orang tak faham ni. Macam mana salamnya bila tak ada orang kat rumah? Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Macam dalam tahiyat. Kan satu assalamu alaika, satu assalamu alaina. Jadi kalau rumah kosong, tak ada orang, atau rumah kita sendiri kosong, kita nak masuk rumah kita, kita baca assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ingatkan ya. Selalu saya tengok WhatsApp ada video-video, kadang mereka kurang memahami. Bila kita nak masuk rumah, kita kena bagi salam assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Kemudian baru kita bagi salam assalamualaikum. Sebenarnya tak mengikut tertib, salah macam tu. Yang betulnya kalau ada orang, ucapan salamnya macam biasa, assalamualaikum. Tapi kalau tak ada orang, ucapannya salam itu untuk diri kita sendiri dan hamba-hamba yang soleh. Assalamu alaina, semoga Allah memberi kesejahteraan, keberkatan, kesejahteraan ke atas kami, wala ibadillahi sholihin, dan ke atas hamba-hamba Allah yang soleh. Kalau seandainya malaikat ada di situ pun, malaikat akan menjawab salam kita. Malaikat tu yang ada bersama kita tu, dia akan jawab salam kita bila kita sebut wala ibadillahi sholihin, sebab hamba-hamba yang soleh tu termasuk malaikat.
Ya. Kena faham ya. Jangan tak perlu semua nak diucapkan. Salam nak diucapkan, assalamualaikum nak diucapkan, bingung jadi macam ni. Ya, tak mengikut tertib. Kena faham tu, ya. Sebab dalam tertib dalam hadis macam itulah kita suruh bagi salam. Kalau tak ada orang baru assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin sebagaimana dalam Quran ini. Kazalika yubayyinullahu lakumul ayati la'alakum ta'qilun. Seperti itulah ia terangkan oleh Allah bagi kamu akan ayat-ayat ini. Mudah-mudahan kamu mengerti. Ya. Begitulah Allah Ta'ala. Ia telah menerangkan ayat ini supaya kita gunakan akal fikiran. Ya. Supaya kita mengerti tentang kedudukan hukum-hukumnya. Ya. Baik ya, sampai situ kita punya Quran. Kita sambung dengan pelajaran sorof pula. Ya. Okey, kita masuk pelajaran sorof. Bilang ke berapa ni? Bilangan berapa? Nombor apa nombor? 8 ya. Ajwab. Okey, bilangan 8. Ya. Tasrif ajwab. Ya, okey, bilangan 8. Tasrif ajwab ni kita kenal ya, dia punya huruf mu'tal dia di tengah. Ya, di tengah. Contohnya, ya, latihan yang dibagi iaitu zaro. Zal, alif, ro. Ya, zaro. Jadi wazan dia fa'ala yaf'ulu. Ya, fa'ala yaf'ulu. Ya, kalau kita bariskan zaro, za'aro. Ya. Yaz'uru. Za'aro, yaz'uru. Jadi bila dalam tulisan tak ada za'aro, zaro. Ya, mudhari'nya apa? Yazuru. Ya, yazuru. Macam taba, yatubu. Taba maknanya taubat, ya, bertaubat, ya. Sekarang zaro makna ziarah. Ya, Kalau diterjemah apa makna umrah? Makna umrah itu ialah ziarah. Ya. Umrah bermakna ziarah. Jadi kita pergi umrah makna kita pergi ziarah ke Baitullah. Ya. Okey, sekarang kita teruskan dengan latihan terus. Zara mudhari'nya apa? Yazuru, sebab dia timbangan yaf'ulu. Ya. Jadi yazuru itu peranan wazan fa'ala yaf'ulu ke fa'ala yaf'alu atau fa'ala yaf'ilu. Kalau fa'ala yaf'ulu jadi zara yazuru baris depan yazuru. Masdarnya apa? Ziaratan atau waqaf ziarah. Ziarah ya. Kita sebut ziarah. Baik, amarnya zur. Tengok. Dia punya amar tinggal zai dengan ro saja. Alifnya tercampak dah. Tinggal zur saja. Nahinya la tazur. Isim fa'il zairun. Kerana bunyi bawah dia akan berbunyi hamzah. Zairun timbangan wazan fa'ilun, ya. Isim maf'ulnya mazurun. Makan zaman alat. Mazarun lagi. Mizarun. Madi majhul. Zero. Tu kadang wazan-wazan pelik ni macam bunyi bawah. Zero contohnya. Kila. Kan kita jumpa. Wa iza kila lahum kila. Tu pelik tu. Bila wazan pelik macam tu majhul tu. Kila. Telah dikatakan ia. Ini zero.
Mudhari' majhul yuzaru. Okey, betul. Okey, nombor 2, tofa. Mudhari'nya apa? Yatufu. Ini pun biasa makna tawaf. Ya, tofa makna tawaf, ya. Yatufu. Masdarnya tawafan. Kita sebut tawaf, tawaf. Tu masdar tu, ya. Amar dia tuf. Nahi la tatuf. Isim fa'il taifun, mana orang yang tawaf. Isim maf'ulnya matufun. Makan matofun, zaman matofun, alat mitofun, ke bawah mitofun. Madi majhul tifa. Mudhari' majhul yutofu, ya. Okey, nombor 3, ada mana kembali atau melawat, ya. Ada kembali atau melawat. Tengoklah pada ayat. Kalau ada, mudhari'nya apa? Ya'udu. Masdarnya audan. Amar ud. Nahi la ta'ud. Isim fa'il aidun. Isim maf'ul ma'udun. Makan, zaman, alat, mi'adun. Madi majhul ida. Mudhari' majhul yu'adu, ya. Itu makna kembali ataupun melawat. Nombor 4, ya, qala. Selalu kita jumpa perkataan qala, kita kena ingat inilah wazan qala bab fa'ala yaf'ulu, ya. Jadi qala mudhari'nya apa? Yaqulu. Qala yaqulu, ya. Masdarnya kaulan, ya. Kaulan. Amar kul. Selalu kita sebut kul wallahu ahad, kul a'udzu birabbin nas. Tu fi'il amar tu, kul, daripada qala. Ya, nahi dia la takul. Isim fa'il qailun. Isim maf'ul makulun. Makan, makolun, zaman, makolun, alat, mikolun. Madi majhul. Itu yang saya sebut tadi, qila. Wa iza qila lahum qila. Tu majhul tu. Telah dikatakan ia. Mudhari' majhulnya yuqalu. Okey. Nombor 5, soma, mana puasa. Yang ni semua yang kita jumpa dalam Quran, ya. Soma dengan makna puasa. Kalau mudhari'nya apa? Soma. Yasumu. Masdarnya sauman, ya. Nawaitu sauma khodin. Sauma tu. Sauma tu. Itu masdar. Ya, puasa esok hari, sauma khodin. Kan? Tu sauma tu masdar. Khodin esok hari, ya. Jadi sauman. Ya, amarnya sum. Nahi la tasum. Isim fa'il imun. Isim maf'ul masumun. Makan, masomun, zaman, masomun, alat, misomun, madi majhul. Sima, mudhari' majhul yusomu. Itu makna puasa. Nombor 6, dama, ya. Dama, dauman, dawaman masdarnya. Itu makna kekal.
Ya. Kekal. Dama. Okey. Ya, dama mudhari'nya apa? Yadumu. Ya. Dama yadumu. Masdarnya dauman atau dawaman. Ya. Okey, amar. Dum. Nahi. La tadum. Isim fa'il. Daimun. Daimun, daiman. Kita jumpa perkataan daiman sama ya. Isim fa'il. Kalau yang baris tanwin ni tak mesti semua baris depan. Kalau ikut ayat kadang jadi daiman, kadang boleh jadi daimin, ya. Yang tanwin tu jangan salah faham, nanti dia berubah-ubah pada ayat. Yang kita belajar daimun. Jumpa dalam ayat daimin atau daiman, ya itu sama. Asal bunyinya kita ingat dai ke bawah. Ya. Okey, isim maf'ulnya apa? Madumun. Ya. Makan. Madamun, zaman. Madamun. Ya, alat. Midamun. Ya. Madi majhul. Dima mudhari' majhul. Yudamu. Ya. Okey, saya nak minta satu makna, ya. Mengikut wazan. Makna nombor 4 iaitu berkata. Kalau madi? Tak lengkap. Madi. Telah berkata ia. Ada telah. Telah berkata ia. Mudhari'? Ia berkata. Kalau masdar? Perkataan. Amar? Berkatalah oleh engkau atau katakanlah oleh engkau. Boleh. Ya? Nahi? Jangan engkau berkata. Jangan engkau katakan pun boleh. Ya? Asal dapat dipahami. Isim fa'il? Yang berkata. Qailun. Qala qailun. Qala telah berkata ia. Qailun oleh seorang yang berkata. Yang berisim fa'il. Ya? Isim maf'ulnya apa? Yang dikatakan. Makan. Tempat berkata. Zaman. Masa berkata. Alat. Alat berkata. Madi majhul. Telah dikatakan ia. Mudhari' majhul. Ia dikatakan. Ya? Ia dikatakan. Macam itulah cara menterjemah. Ya? Cara menterjemah macam tu. Mengikut wazan. Ya? Tak kira lah apa yang saya bagi. Tawab contohnya. Ya? Kalau tawab. Kita buat satu. Tawab. Macam mana? Kalau tawab madi. Telah tawaf ia. Mudhari'? Ia tawaf. Masdar? Takkanlah tawafan. Tawaf dah lah. Sebut tawaf dah lah. Itu dah masdar lah tu. Takkan bertawafan. Ya? Ya? Kalau amar? Tawaflah oleh engkau. Nahi? Jangan engkau tawaf. Isim fa'il? Yang tawaf. Isim maf'ul? Yang ditawafkan. Mana yang ditawaf tu? Orang lain tawafkan kita. Macam tu. Makan? Tempat tawaf. Zaman? Masa tawaf. Alat? Alat tawaf. Madi majhul. Telah ditawafkan ia. Orang lain tawafkan kita. Mudhari' majhul? Ia ditawafkan. Maknanya orang lain tawaf.
Yang madi ni orang lain tawafkan, dah tawafkan kita. Mudhari' ni orang lain sedang tawafkan kita. Itu beza dia. Madi dah ditawafkan. Mudhari' majhul ni sedang ditawafkan. Macam tu. Okey, sekadar itu untuk pelajaran hari ini. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada kita. Dan akan datang ada latihan ya. Latihan yang ke-9 ini ya masih bab dia lain ya. Bab dia fa'ala sama wazan fa'ala yaf'ulu tapi bab nakis. Bab nakis. Bab nakis ni maknanya ialah penghuruf mutalnya ya berada ya di akhir ya. Di akhir. Contohnya saya letak perkataan tala. Tala ni mana membaca ya. Tala yatlu tilawah. Yang kita selalu baca sebut tilawah Quran. Madinya tala. Tala malib tala. Mudhari'nya yatlu. Jadi huruf mutalnya di akhir. Ya, jadi macam mana bila dia fi'il amar? Ya, fi'il amarnya ia akan menjadi kepada perkataan utlu. Utlu sebab wazan fa'ala yaf'ulu. Jadi utlu, ya. Dan latihan ada 5 latihan yang perlu diselesaikan, ya semuanya bermuhtal akhir, ya akhir. Akhirnya dengan ya perkataan alif. Ya, contohnya roja, ya makna harap, dana makna dekat, ala makna tinggi, ya. Macam itulah. Saya dah hantar pada dalam grup, tengok dalam grup, ya nanti salin ya. Itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama. Okey. Ya. Boleh? Katakanlah oleh engkau, boleh? Ya, tak ada. Memang selalu kalau dalam surah pun kadang disebut katakanlah oleh engkau, engkau ni nama biasa kepada Nabi lah. Katakanlah oleh engkau ya Muhammad. Macam tu. Ya. Okey, lain? Itu ya. Okey, surah